الله 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 الله. Punya daku kepada di Madinah kan walau sudah ziarah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا سلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. يا غياث المستغيثين أغثنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat ahli pengajian yang saya hormati. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melanjutkan sesi bacaan kitab Tafsirul Munir bagi surah Al-Anfal. Dan pagi ini kita akan gabungkan terus dua sesi, iaitu ayat 35 sehingga 40. Walaupun pada asalnya 35 hingga 37, 35 dan 36. 36 dan 37. Ya, dan kemudian kita akan habiskan 38 dan 40. Cuma saya gabungkan teruslah. InsyaAllah kita sempatlah nak baca pagi ni. Jadi bermula ayat 36 hingga 40. Jom tuan-tuan, kita mula baca ayat dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ayat 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mendermakan harta mereka untuk menghalang orang daripada jalan Allah. Mereka akan terus mendermakan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka Jahannamlah orang kafir itu akan dikumpulkan. Agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan golongan yang buruk daripada golongan yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebahagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditimbunkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Okey, itu ayat 38. 37. Kita ambil 38, tuan-tuan. Katakanlah kepada orang yang kafir itu, yakni Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti daripada kekafirannya, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi SAW, sesungguhnya berlaku kepada mereka sunnatullah terhadap orang dahulu yang dibinasakan. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya pada Allah semata-mata. Jika mereka berhenti daripada kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Yang terakhir, tuan-tuan, ayat 40. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuan, insyaAllah. Baik, kita perhatikan pada halaman berapa ini? Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi 292. 292, insyaAllah. Terima kasih Zila. Dan nampaknya ada dua keluarga daripada Kajang. Cik Alam. Mana lagi ni? Tuan Khairul Amali daripada mana ya? ATT daripada mana? Alhamdulillah, tuan-tuan. Jom kita perhatikan pada halaman 292. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ayat ini yang kita nak bicarakan, ya, iaitu kalau ikut tajuk ini sesi yang ke-10 kan? Sesi yang ke-10. Tajuk yang dikemukakan oleh Syekhuna Syekh Wahbah iaitu ihdaru thawbil infaq lis-saddi an sabilillah. Mereka berbelanja besar, mengeluarkan dana yang besar untuk, tuan-tuan, menghalang orang daripada jalan Allah, tetapi perbuatan mereka itu satu kekesalan dan penyesalan. Okey, ya. Taib, qala ayat 36 dan 37 terlebih dahulu, tuan-tuan, kita perhatikan sebab turun ayat. Okey, sebab nuzul ayat, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada Imam Az-Zuhri,
ya, dan beberapa ilmuwan perawi yang lain, dia kata ketika kekalahan Quraisy pada medan Badar, dia orang balik ke Mekah, tuan-tuan, ya, di situ antara yang berjalan Abdullah bin Abi Rabi'ah, Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah, tuan-tuan, ya, yang mereka ini merupakan mangsa ataupun pembesar-pembesar Quraisy yang tewas, ataupun mungkin bapa mereka dibunuh, mungkin anak mereka dibunuh, tewas pada peperangan Badar. Maka tuan-tuan, ya, mereka yang bertiga ni tadi, ya, berkata kepada Abu Sufyan, ketua rombongan dagang daripada Syam, tuan-tuan, ya, dan iaitu, dan mereka yang masih mempunyai barang dagangan, tuan-tuan, barang dagangan daripada Syam, tuan-tuan, yang kita panggil sebagai al-ir, tuan-tuan, yang kita panggil sebagai al-ir, ya, tuan-tuan, yang membawa barang dagangan daripada Syam, ya, Abu Sufyan dan kawan-kawan dia ni selamat, yang 40 unta itulah, dia orang dapat menyusul berikut jalan pantai, tuan-tuan, dan dia selamat, barang-barang dia pun selamat. Maka barang itu mereka kata, tuan-tuan, macam mana mereka bagi satu ucapan membakar semangat orang Quraisy. Dia kata, habislah, Muhammad dah binasakan kamu, Muhammad dan berikutnya telah merosakkan kamu dan membunuh khiyarakum. Khiyar ni orang baik-baik lah. Bagi mereka, geng-geng jahiliah ni, dia menganggap kawan dia baik-baik, ya, dan membunuh sebahagian orang-orang pilihan kita, orang yang baik di kalangan kita. Okey, jom kita kumpulkan dana yang besar, gunakan aset barangan dagang ini untuk kita memerangi Muhammad. Itu poin dia. Maka, tuan-tuan, di situ mereka ingin membalas dendam, tuan-tuan, dan di situlah nanti, ya, himpunan harta itu mereka dapat kumpulkan aset yang besar untuk kelanjutan peperangan next, tuan-tuan, iaitu peperangan Uhud. Okey. Dan kemudian riwayat sebut ayat ini turun pada Abu Sufyan kerana beliau telah mengeluarkan dana yang cukup besar, tuan-tuan, ketika Badar, dan juga bersedia untuk berperang dengan tentera Islam ketika perang Uhud, dan beliaulah si Abu Sufyan ni, tuan-tuan, yang bertanggungjawab menghimpunkan aset yang begitu besar. Ini Abu Sufyan, tuan-tuan, ya. Ada pandangan pula, tuan-tuan, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utaibah. Ayat ni turun pada Abu Sufyan, tuan-tuan, yang menginfakkan sebanyak 40 auqiyah zahab, emas. Dia belanjakan wang emas, tuan, sebanyak 40 wang emas. Saya tak pandai nak kira ni, tuan. Mithqal dan sebagainya, saya tak pandai nak kira, tuan-tuan. Cuma ni satu dana yang begitu besar lah yang dibelanjakan oleh Abu Sufyan. Termasuk juga, tuan-tuan, beliau ni telah sanggup mengupah, membayar kepada 2,000 tentera Ahabish. Tentera-tentera Badui itu diupahnya, tuan-tuan, untuk memerangi Nabi SAW. Itu tak masuk tentera-tentera Arab yang di kampung-kampung tadi. Ini cerita yang di Ulu. Ini pun dipanggil sekali, dibayar upah untuk join berperang dengan Nabi SAW pada perang Uhud nantilah. Ya, tuan-tuan. Dan juga mengikut riwayat Imam Muqatil dan Imam Kalbi, tuan-tuan, ayat ini turun juga bab infak kafir ni, infak orang kafir ini turun kepada sponsor-sponsor makanan. Mereka ada 12 orang, tuan-tuan. 12 orang, pembesar-pembesar Quraisy ni, masing-masing, tuan-tuan, sponsor sehari 10 ekor unta. Besar tak besar, tuan-tuan, dana dia tu. Ya, bukan kecil-kecilnya belanja ni. Mereka belanja sehari 10 ekor unta setiap seorang ni. Dia ada 12 orang. Tuan-tuan, untuk memastikan tentera dapat bekalan makanan yang cukup, belanja besar, mewah, supaya orang kafir semangat untuk membalas dendam kepada Nabi SAW setelah kekalahan mereka pada peperangan Badar. Tuan-tuan, qala al-munasabah, kaitan ayat ni, tuan-tuan, iaitu dikatakan semalam kita bincangkan keadaan musyrikin yang konon-konon mereka mengaku awliya, pengurus kepada Baitullahil Haram, tapi ragamnya tak semonggah, bersiul, bertepuk tangan, bertelanjang ketika tawaf, mengganggu Nabi SAW dan para sahabat. Tuan-tuan, ini. Tapi mereka kata mereka ni melakukan ketaatan badaniyah. Ketaatan badan. Maknanya tawaf, tuan-tuan, solat. Tawaf pula sambil ghufranak, beristighfar.
Tuan-tuan ya, ini perangai diorang dari sudut ketaatan yang telah diselewengkan lah, tapi itu dipanggil ketaatan badan. Solat dan seumpamanya semalam. Hari ini pula tuan-tuan, ayat 36 dan 37 ini membahaskan ibadat tentang harta pula, iaitu sponsor, infak. Infak pada perang Badar dan perang Uhud, tuan-tuan. Maka kita dah faham di sini ibadat tu ada dua. Satu dipanggil ibadat badaniyah, yang kedua kita sebut sebagai ibadat maliyah. Tuan, ibadat badan dan ibadat disebut sebagai ibadat harta. Apa contoh ibadat badan? Subuh tadi Allahu Akbar, ni badan lah ni. Kita gunakan tenaga kita, badan tuan-tuan. Kalau harta tuan-tuan, kalau harta zakat, haji. Tapi antara zakat, amalan ketaatan badan dan harta ni tuan digabungkan pada haji. Sebab tu kata haji ni seafdal amalan. Sebab dia perlukan tenaga, nak sa'i, nak tawaf, nak melontar, perlu tenaga kan, berjalan semua, dan perlukan harta, modal, kurang-kurang katalah 10k untuk melepaskan bayaran asas kepada tabung haji. Contohnya begitulah. Tuan ya, maka ulama kata yang paling afdal gabungan haji kerana menghimpunkan ibadah badan, tenaga dan harta, modal. Tetapi pendapat itu tak kuat kerana sebenarnya ibadat yang paling afdal adalah solat, kerana solat itu menghimpunkan kelima-lima rukun Islam. Okey, baik. Qala tafsir wal bayan. Sesungguhnya orang kafir tuan-tuan, yang kafir dengan Allah, yang kafir dengan Nabi SAW, mereka kumpul dana tuan-tuan untuk menghalang orang ramai daripada mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan mereka ni kumpul dana, cari tabung infak dia ni, tuan-tuan tapi tujuan dia bukan tujuan yang mulia, tetapi tujuan yang busuk dan jahat untuk menghalang orang daripada mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, jalan Allah Taala. Tetapi tuan-tuan, contohnya mereka menghimpunkan harta mereka untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastikan senjata mereka lengkap, tentera mereka mendapat gaji yang mewah, tuan-tuan, supaya mereka dapat memancing orang ramai terus tegar memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kesudahan tuan-tuan, mereka akan rasa menyesal. Tuan-tuan, penyesalan yang tak sudah kerana tuan-tuan infak mereka tu tak capai target, tak capai maksud. Bahkan mereka menyesal. Dalam surah Kahfi Allah bayangkan fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Dia membalik-balikkan tangan dia. Mana pergi duit dia ni? Kumpul-kumpul 1/2 juta habis, kumpul-kumpul 200,000 habis, unta 10 ekor habis. Mana pergi? Dia menyesal tuan-tuan sebenarnya. Sebab pengorbanan mereka, pelaburan mereka, harta mereka dilaburkan pada jalan syaitan. Sedangkan para sahabat dididik untuk menginfakkan harta mereka pada jalan Allah Ta'ala, fi sabilillah. Dan pula tuan-tuan, himpunan harta itu tidak membawa kepada keuntungan dan kemenangan. Tuan-tuan, sebaliknya kepada kejatuhan dan kekalahan. Tuan-tuan, mereka ditewaskan. Sehingga dalam beberapa ayat yang lain Allah sebut, kataballahu la ughribanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan bahawa aku akan mengalahkan, aku pasti menewaskan musuh, Rasulku pasti menewaskan musuh. Ini dah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan okey, inilah balasan tuan-tuan di dunia. Apa dia balasan kepada geng Abu Sufyan tadi? Iaitu tuan-tuan, hartanya habis, disusuli pula dengan kekalahan dalam peperangan. Dia tak selesai kat dunia. Kalau macam binatang, tak apalah, jadi pasir, jadi tanah. Tuan-tuan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tapi masalah tak selesai. Ada timbangan yang adil, ada mahkamah yang sempurna. Mereka akan diseret nanti tuan-tuan ke dalam azab neraka Jahannam. Kalau mereka tak bertaubat, kalau mereka kekal dengan kekufuran dan penentangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Maknanya sekiranya mereka kembali kepada pangkal jalan, mereka kembali kepada kebenaran, tuan-tuan, ada di kalangan mereka ni, anak cucu mereka ni yang masuk Islam. Seperti saya kata tuan-tuan semalam, Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Dia dekat dalam sabab nuzul ayat 36-37 ni, dia antara kumpulan yang semangat nak kumpulkan dana, nak serang balas pada next peperangan, pada perang Uhud, tuan-tuan. Tetapi akhirnya Ikrimah ni menjadi seorang pejuang Islam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, kalau seperti orang begitu masuk Islam,
Itu akan kita jelaskan sebentar lagi pada sesi yang kedua lah, ayat 38 hingga 40 tuan-tuan. Tayyib, adapun orang beriman, mudah-mudahan kita ni tuan semua ni, kalau kita infak kita fi sabilillah. Tuan-tuan, infak kita tuan-tuan ada banyak kebaikan, fadilat bersedekah kan. Apa tuan-tuan, kita dapat realisasikan kemenangan di dunia. Dengan infak tuan-tuan, naiklah satu ma'had tahfiz. Dengan infak kita tuan-tuan, naik satu masjid. Dengan infak kita tuan-tuan, bantu ke mangsa ataupun tuan-tuan apa-apa orang yang susah. Dengan infak kita ni membantu banyak kelebihan dan anugerah. Kan tuan-tuan, itu infak. Ya, kalau itu di dunia. Ke akhirat insya-Allah kita ambil modal kita tuan-tuan, ambil kita punya pahala yang berganda-ganda tuan-tuan. Masya-Allah tabarakallah. Banyak kelebihan infak di hari akhirat. Kemudian tuan-tuan, ataupun mungkin kita dekat dunia pun dapat kelebihan, akhirat pun dapat kelebihan. Memang kedua-dua kita dapat tuan-tuan insya-Allah. Dunia kita dapat hati yang tenang, hati yang senang, rezeki yang berkat. Tuan-tuan, kenapa? Kerana kita ni rajin infak. Infak ni tak payah tunggu kaya. Tuan-tuan kan, tak payah tunggu nak jadi Tan Sri ko, nak tunggu ada duit 50 juta baru nak infak masjid. Tak payah tuan, RM50, RM20, RM5, apa yang ada sikit-sikit tu kita infak terlebih dahulu. InsyaAllah kita infak sehingga kita menjadi kaya. InsyaAllah kaya pahala tuan-tuan. Itu perbandingan antara infak kita fi sabilillah dengan infak geng-geng Quraisy tuan fi sabilis syaitan, untuk menghalang orang daripada mengikut ajaran Nabi SAW. Mereka kumpulkan persenjataan mereka, kumpulkan tentera mereka, kumpulkan segala aset mereka untuk menjahanamkan, untuk memusuhi Nabi SAW. Tuan-tuan, Allah pasti menolong. Allah pasti membantu perjuangan orang Islam. Tuan-tuan, Allah akan wasakkan, Allah akan musnahkan orang kafir tuan. Harta mereka habis. Tuan-tuan, mereka menyesal dengan pengumpulan dana yang mereka belanjakan besar-besaran. Tuan-tuan, tujuannya apa? Allah nak pisahkan. Ini ayat 37. Allah nak bezakan. Ini kumpulan al-khabith. Tuan-tuan, masuk tandas baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Udah syaitan jantan, syaitan betina. Khubuth, khaba'ith. Khabith tuan, al-khabithat. Benda-benda yang kotor. Jangan makan benda yang kotor. Makan benda tayyibat, benda yang bersih, yang baik, berkhasiat. Itu tayyib. Jadi ada di sana Allah sebut tuan-tuan, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Tayyib, tuan-tuan kan? Tayyib ni baik. Kan tuan-tuan, Allah nak pisahkan. Geng-geng Quraisy kufar ini tuan, khabith. Niatnya jahat, perbuatannya jahat, caranya jahat. InsyaAllah pengikut Nabi SAW tuan-tuan, kita mengikut Nabi SAW, tayyib, baik. Maka Allah nak pisahkan. Macam mana bentuk pemisahan itu tuan-tuan? Iaitu orang kafir tuan-tuan, dia orang yang celaka, asyaqi. Orang beriman tuan-tuan, orang yang sa'id, yang bahagia tuan-tuan. Orang kafir tuan-tuan bertindih-tindih esok dihumban dalam azab api neraka. Na'udzubillah. Kan yang keluar belanja tu adalah 10 ekor unta sehari, keluar belanja untuk sponsor 200 tuan-tuan, berapa tadi, 2000 tentera Abu Sufyan kan. Semua itu tuan-tuan bertimpur-timpur lah bala dia nanti. Tuan-tuan dihumban ke dalam neraka bertindih-tindih. Ini orang kafir. Tuan-tuan mereka orang yang rugi dunia dan akhirat. Tak balik modal. Dana mereka, infak mereka sia-sia tuan-tuan. Okey, baik. Terus tuan-tuan, ringkas sahaja antara pengajaran yang boleh kita pelajari tuan-tuan, ada 3 poin di sini. Kata Syekh Wahbah, muka surat apa tu? 294. Baru dapat line ke Datuk? Oh, Datuk Syekh baru dapat line. Kak Yati baru dapat line ke apa? Dah lama dah? Okay, Alhamdulillah. 753 Jino baru dapat masuk. Tuan baik, kita teruskan kepada fiqh, kepada kesimpulan dan ayat ini tuan-tuan. Antaranya yang pertama, orang kafir tuan-tuan, perjuangan mereka, pengumpulan dana mereka ialah sia-sia. Kerana niat mereka ialah jahat untuk menghalang umat daripada mengikut panduan Nabi SAW. Tuan-tuan, sama lah macam hari ni sebenarnya orang kafir tuan-tuan, dia ada dana yang kuat. Dan kita memang diingatkan,
kan, jangan belanja dekat kedai-kedai yang non-Muslim. Itu tuan-tuan, buy Muslim first, kan, keutamaan kita pada kedai-kedai orang Islam, tuan-tuan. Ya tuan-tuan, ini yang penting. Kita perlu tuan-tuan segera bangkit membangunkan ekonomi umat Islam. Tapi masalah tuan-tuan, kita bukan tak tahu orang Islam ni pula, orang Melayu kita ni pula, kau tumpah baju kat dia tuan-tuan. Kedai Cina siap 2 minggu, dia kedai Melayu ni 2 tahun tak siap. Itu problem dia. Gaya 2024 esok baru boleh pakai. Dia tu berong-berong pula jahit ni kelemahan lah kan. Sebahagian kecil ada macam tu. Orang kadang-kadang bukan tak percaya kontraktor Melayu, buat separuh lari pula dia. Kan tuan-tuan kan, ini kelemahan-kelemahan lah yang berlaku. Tuan-tuan, apa kelemahan yang berlaku? Iaitu, ya, di mana kalau diperhatikan dari sudut meniaga. Contoh kan, meniaga, kedai buka 2 hari seminggu. Itu dia khabar kedai kena sakor lah, kena apa tuan-tuan, kena macam-macam lah, kena pukau lah, apalah. Padahal dia tu yang malas. Ini masalah tuan. Ya, ada kawan saya yang buat kebun tuan, dia tunjuk kat saya lah. Ni kebun senang je nak beza kebun Melayu dengan kebun Cina. Kebun Melayu biasa somak samun, tak berjago, tak berbajo. Kebun Cina biasa memang cantik buah sebab tu dia mahal-mahal lagu Ini tuan-tuan perbandingan umum lah saya katakan tuan-tuan. Orang kafir terus bekerja, berjuang untuk memantapkan ekonomi mereka dan sebenarnya untuk menyatukan, untuk menguatkan tuan-tuan mereka punya fahaman, mereka punya kesyirikan. Tapi kita yang ada akidah ni tak bekerja betul-betul, buat kojo sambil lewa, cincai boncai tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan apa yang berlaku, kita akan ditewaskan. Saya katakan tuan-tuan dari sudut pembangunan ekonomi dan sebagainya, betul. Tuan-tuan betul. Kita kata bahawa banyak tenaga-tenaga orang kafir yang lebih ke depan, lebih milioner, lebih kaya. Kalau kita lah tuan-tuan sikit-sikit kita belanja kan beli pisang tuan-tuan semalam campur mangga dekat RM24.5. RM24.5 kok budak tu bagi saya diskaun 50 sen pun, saya sebagai pembeli kan rasa best lah, macam bangga 50 sen ni pun. Kalau dia bagi saya diskaun 50 sen, harga buah tu RM24.50. Saya beli semalam lepas kuliah semalam pergi pasar Ampangan beli pisang dengan mangga. Kan petang baru masuk kundang dengan manggis. Siang ke pagi kena boli, kita perangkap dulu tuan-tuan jadi maknanya fikir-fikir balik, datang motor tu fikirlah budak ni kalau dibagi dan 50 sen diskaun apalah salahnya. Tapi kita fikir balik tuan, apalah salahnya dengan 50 sen tu, mungkin dia ada lagi modal sikit nak tambah dan sebagainya. Begitulah tuan, kita pembeli ni, pengguna ni adalah sikit. Kalau selagi mana penjual itu orang Islam kita kan, kita adalah sedikit sumbangan, kita ada sikit pemberian. Itu tuan sebenarnya mengukuhkan dana umat Islam juga tuan-tuan dengan peniaga-peniaga yang kaya maju ni, mereka akan bayar zakat, mereka lah yang akan nanti sponsor ma'had tahfiz, mereka lah tuan nanti yang akan membina masjid. Kalau begitulah kitaran ekonomi Islam ni tuan. Yang poin saya nak sampaikan yang pertama ni, orang kafir tuan dia cukup strong, cukup kukuh, cukup bersatu dalam bab ekonomi tuan, peringkat antarabangsa ke peringkat mana pun tuan samalah. Ya, itu poin yang pertama tuan-tuan Tapi kalau mereka menyumbang kepada kejahatan, maka perjuangan mereka itu memang sia-sia dunia dan akhirat lah. Yang kedua tuan-tuan, ya, kejayaan pasti menjadi milik orang Islam. Dan kejatuhan dan kekalahan milik orang kafir. Tuan-tuan dan nanti bukan selesai di dunia, di akhirat nanti tuan mereka akan diseret, dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan cuma syarat ni kita kena memenuhi kriteria prasyarat untuk memperoleh kemenangan di sisi Allah Taala. Tuan-tuan itu kita akan sentuh sebentar lagi pada ayat berikut 38-40. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyaring dan menapis. Di sana ada golongan al-khabith tuan-tuan di kalangan orang kafir, tuan-tuan, dan at-tayyib orang yang mulia di kalangan kita orang yang beriman tuan-tuan ini telah kita jelaskan tadi tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan dipisahkan nanti, maksudnya dipisahkan yang kumpulan-kumpulan jahat tadi yang kumpul dana balik perang Badar, nak standby untuk perang Uhud, mereka dah siap dana mereka tuan-tuan, mereka ni akan dicampakkan ke dalam, dihumban dalam neraka Jahannam. Tapi yang beriman di kalangan sahabat,
dan kita yang mencontohi perjuangan para sahabat, insya-Allah tuan-tuan, kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dah terpisahlah. Ini geng yang baik, mulia, ini yang jahat, yang hina, tuan-tuan. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Allah bezakan, ini nafkah orang kafir. Allah bezakan. Ini nafkah orang kafir, tuan-tuan, yang memusuhi Nabi SAW. Ini nafkah orang beriman yang berjihad bersama Nabi SAW untuk memerangi orang kafir. Nafkah orang beriman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, contohnya. Sayyidina Uthman dengan beli telaga Bi'ru Rumah. Sayyidina Uthman dengan tuan menyediakan keperluan untuk Jaishul Usrah. Tuan-tuan, ini Allah bezakan. Tuan-tuan, ini yang orang beriman mulia. Infak mereka diterima Allah Ta'ala. Tuan-tuan, berbeza dengan infak nafkah orang kafir, tuan-tuan, akan menghumbankan mereka nanti, bertindih-tindih dan mereka, tuan-tuan, ke dalam azab api neraka. Itulah seburuk-buruk balasan dan itulah, tuan-tuan, lambang kerugian kepada orang kafir. Tuan-tuan sekalian, kita sambung terus kepada perbincangan, tuan-tuan, ayat 38 hingga 40. Dan saya dah bacakan tadi ayatnya, tuan-tuan. Kita terus lihat kepada Al-Munasabah 295. Kenapa dia tak keluar nombor kat atas ni? Dah sampai kepada komen Amatullah Ummu Abdillah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Beras Kelantan ni dekat Bukit Cedang. Jangan komplain-komplain 5 kilo. Baik, tuan-tuan sekalian. Kita teruskan kepada topik baru 295. Terima kasih Zila. Tuan-tuan, minta maaf line tak berapa cun hari ni Mudah-mudahan insya-Allah nanti tuan-tuan tengok balik semula ulang kaji. Saya dah mula tadi 7.33, saya ingat saya dah mula kelas tadi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan, dia ada lanjutan. Dah kita tahu semua ayat tu ada munasabah, ada kaitan dia. Di bawah tajuk yang dinamakan oleh Syekhna, Syekh Wahbah, dia kata, tuan-tuan, ada peluang taubat, keampunan, pintu taubat terbuka untuk orang kafir, tuan-tuan. Dan kalau mereka kekal menyerang, menindas umat Islam, maka kita juga akan membalas serangan mereka demi jihad, tuan-tuan, agar Islam itu tertinggi, Islam itu tidak diganggu, tuan-tuan, agar semua, tuan-tuan, agar agama itu dapat dilaksanakan dengan sesempurna yang mungkin. Kata ini tajuk yang kita nak bincangkan, dan tajuk ini menyempurnakan juzuk yang ke-9. Alhamdulillah. Tuan-tuan, 3840 ni habis juzuk 9. Makna kita dah 10 sesi ni dah habis separuh lah. Kita ada 75 ayat kan. Saya kira nanti insya-Allah 10 sesi lagi ataupun 11-12 kita khatamlah surah Al-Anfal, tuan-tuan. Jadi jangan lari. Ya, tuan-tuan, jangan firor. Lari daripada perang berdosa. Lari daripada kuliah pun berdosa, tuan-tuan. Tanpa sebab lah. Taib. Qala, tuan-tuan, Al-Munasabah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan, tuan-tuan, solat orang musyrikin dan ibadah badan dan ibadah mal, harta. Dan saya dah sebutkan tadi kategori ibadah ada dua. Satu disebut badaniyah. Badaniyah ni Allahu Akbar, memerlukan tenaga. Tuan-tuan, badan, pergerakan. Bismillah, Allahu Akbar. Kan? Labbaik Allahumma labbaik, perlukan tenaga badan. Tuan-tuan, tapi ada kategori yang kedua disebut sebagai ibadah harta. Zakat, ibadah harta, tuan-tuan. Korban, walaupun tak boleh di Negeri Sembilan, kita carilah mana tompek, tuan-tuan. Korban itu ibadah harta. Infak, ibadah harta. Kan dah saya dah sebutkan tadi, ulama kata ibadah yang menghimpunkan kedua-duanya sekali ialah dalam bab haji. Kerana haji perlukan tenaga yang kuat, tuan-tuan, banyak tenaga perlu berjalan dan sebagainya, tuan-tuan, dan juga memerlukan kepada aset harta, tuan-tuan. Okey, ini dia, tuan-tuan, dikatakan haji paling afdal, walaupun ulama kata tak, ibadah yang paling afdal ialah solat. Kerana kata Syekh Sya'rawi, dalam solat ada syahadah, dalam solat ada solat, dalam solat ada puasa, dalam solat ada zakat, dalam solat juga ada haji. Ini, tuan-tuan, pandangan Syekh Sya'rawi yang biasa saya kupas dalam sesi kuliah yang lalu, tuan-tuan. Okey, baik. Allah terangkan, orang musyrikin dia semayang, dia tawaf, dia infak, tapi jalan ni lain. Jalannya ialah tujuannya untuk menyekat jalan Allah.
Tujuan harta yang banyak itulah untuk membunuh Nabi SAW, membunuh perjuangan para sahabat. Tuan-tuan ya, maka Allah bagi can, tuan-tuan. Ayat ini disebut oleh para mufassirin, tuan-tuan, i'dzar dengan inzar. Allah bagi kemaafan dan bagi ancaman. I'dzar dengan inzar, tuan-tuan. Ayat ini ayat yang, tuan-tuan, yang sangat hebat kerana dia membuka ruang kemudahan dan menjauhkan daripada ruang ketakutan. Apa maknanya, tuan-tuan? Kita perhatikan, tuan-tuan, Allah galakkan mengajak orang kafir ni tadi masuklah Islam. Allah buka pintu rahmat yang luas kepada mereka, anugerah yang cukup besar. Qul lil ladzina kafaru, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir itu, in yantahu, kalau mereka berhenti, tuan-tuan, maka mereka akan diampunkan dosa-dosa yang dahulu. Ini kita akan bahaskan, tuan-tuan. Ya, tafsirannya kata Syekh Wahbah, katakan ya Rasulullah SAW, ayat 38 kan? 38. Kepada orang kafir, Abi Sufyan and the gang, ya, kalau mereka berhenti daripada melakukan perangai buruk mereka, memusuhi Nabi SAW, mengganggu Nabi, alangkah baiknya mereka terima Islam, dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, menerima Quran yang maha benar, yang sangat benar, taat dan kembali kepada kebenaran. Apa yang mereka lakukan pada perang Badar, apa yang mereka buat pada perang Uhud, apa yang mereka lakukan pada Nabi SAW, bersiul dan bertepuk tangan, membunuh para sahabat, menindas orang yang lemah, benda itu semua Allah akan ampunkan. Tuan-tuan, kerana hadis Nabi SAW sebut, tuan-tuan, man ahsanal fil Islam lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah. Orang masuk Islam jadi baik, beramal, berkasih mati, steady, stay at home. Tuan-tuan, orang yang kekal dengan Islam ni, tuan, apa-apa yang dibuat masa jahiliah tu akan terhapus, tak diambil kira. Tuan-tuan, wa man asa'a fil Islam akhadha bil awwali wal akhir. Tapi kalau dia masuk Islam perangai macam marin dia, maka itu masalah juga kerana dia tak menghayati ajaran Islam, tuan-tuan ya. Dan disokong oleh hadis Nabi sebut al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam membatalkan, menghapuskan dosa-dosa yang dulu. Dosa syirik dia, dosa jahat dia semua habis. Tuan-tuan ya, kosong. Macam bayi yang baru dilahirkan. Dalam sambungan itu, wat-taubatu ma kana qablaha. Taubat kita, tuan-tuan, menghapuskan dosa-dosa kita yang dulu. Ini kita ni orang Islam. Kita, tuan-tuan, dalam grup kita ni semua lahir dalam keluarga Muslim kan? Alhamdulillah. Maknanya, tuan-tuan, kita ni tak adalah mu'allaf. Kita bukan baru masuk Islam, tetapi kita juga walaupun dalam Islam, kita bertaubat. Kerana bertaubat kita, tuan-tuan, akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Ya, tuan-tuan. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, gubernur Mesir. Tuan-tuan, gubernur yang Nabi lantik, tuan-tuan, di Mesir, gubernur pertama di Mesir. Dan kita pergi Mesir, kita pergi Masjid Amru. Masjid Amru, tuan, bulan Ramadan dulu, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, tuan, ada seorang imam, tuan-tuan. Imam tu namanya Jibril. Bukan malaikat Jibril, nama orang. Syekh Muhammad Jibril, tuan-tuan. Jadi imam dekat Masjid Amru. Tuan-tuan, puluh ribu orang datang semayang. Ya, orang Mesir kalau buat semayang ni memang goma nangis. Kuat menangis orang Mesir ni, tuan. Baju t-shirt dia pakai seluar jin, kopiah tak ada. Muka macam biasa, tuan-tuan. Tapi kalau dengar Syekh Jibril baca, merau-raum semua, tuan-tuan. Dekat celah-celah kereta ada, celah bangunan ada, beramai, tak boleh masuk masjid. Tak muat. Ini, tuan-tuan, Masjid Amru, tuan-tuan, Masjid Sayyidina Amru, tuan-tuan, yang diimamkan ketika itu biasanya oleh Syekh Muhammad Jibril. Tuan-tuan, jangan cakap alaihi salam pula, dia bukan malaikat, dia orang. Syekh Jibril, tuan-tuan. Hafizahullah Ta'ala, masih hidup lagi, Syekh Jibril. Ketika mana Sayyidina Amr bin Al-As, tuan-tuan, dia minta Rasulullah nak tangan, mohon Rasulullah nak ambil tangan Nabi, nak apa? Nak bai'ah. Tuan-tuan, Nabi SAW bagi, tuan-tuan, ya, maka Sayyidina Amr pula macam menahan tangan dia. Macam dia genggam tangan dia, tak, macam takut nak bai'ah. Bai'ah ni dia bersalaman dan berjanji setia, walak dengan Nabi SAW. Dia bertanya, malaka, apa hal? Dia kata, Rasulullah, boleh tak bai'ah nanti saya nak letakkan satu syarat. Syarat apa pula? Ya, maka Rasulullah, boleh tak Allah ampunkan dosa saya? Maka Nabi jelaskan, wahai Amru, kau tak tahu ke Islam kan menghapuskan dosa-dosa yang dulu. Amru, kau zaman jahiliah, yalah. Tapi kau dah syahadah, kau dah mengucap, kau dah berjuang dengan aku, maka dosa yang dulu telah terhapus. Hijrah menghapuskan dosa dahulu. Haji, tuan-tuan, menghapuskan dosa-dosa kita. Maknanya semua amalan kita kan menghapuskan dosa kita kalau kita ni orang Islam yang bertaubat.
membersihkan diri kita. Untuk orang kafir tuan yang masuk Islam juga semua dosa mereka akan terhapus. Ini selesai bab itu tuan-tuan. Sebab konsep dia Allah cipta manusia ni untuk Allah rahmati. Allah cipta kita bukan Allah nak seksa kita. Maka orang kafir macam mana pun jahat ni tuan, kalau dia dapat tuan-tuan menemui pintu hidayah masuk Islam, 2 minit syahadah mati. Kosong, dia tak ada dosa dia. Walaupun dia tak sempat beramal sekalipun, yang penting dia dah masuk Islam. Dia dah bersyahadah. Ini tuan-tuan konsep, tuan-tuan kita menggalakkan supaya orang, tuan-tuan kita galakkan, kita dakwah, kita kempen orang masuk Islam. Okey, selesai. Tapi tuan-tuan ada juga sebahagian besar orang kafir tuan-tuan, dia tak terima Islam, dia tegar, dia kekal dengan kejahatan dia tuan-tuan untuk menghalang Nabi SAW daripada tuan-tuan menyebarkan Islam. Tuan-tuan, mereka ni terus memburu, menghina, menindas umat Islam. Tuan-tuan ya, tapi kalau jenis yang begini, tuan-tuan ingat, kalau kamu tegar, tak mahu dengar nasihat untuk menerima Islam, kamu akan dihancurkan dan dimusnahkan seperti kisah-kisah umat yang terdahulu. Kan dengan belalang pun mati tuan-tuan. Al-qummal wal jarad wal dhafadiq, dengan katak, dengan belalang, dengan qummal, kutu. Ini semua tentera Allah yang mematikan musuh-musuh Allah. Kan Allah matikan Firaun, matikan Qarun, musnahkan tentera bangsa Ad, Samud semua tuan. Kenapa? Mereka kekal untuk tidak menerima hidayah, peluang yang dibawa oleh para nabi mereka. Itu juga nasib yang sama yang akan ditimpa kepada umat Nabi SAW yang dah diajak dengan penuh diplomasi, diajak untuk terima kebaikan, dia tak nak juga, maka keburukan dan ancaman kejahatanlah yang bakal kamu terima nanti. Kerana sunnatullah, janji Allah Ta'ala tuan-tuan, Islam pasti menang. Tuan-tuan maknanya kafir kekufuran pasti ditewaskan, pasti dikalahkan. Tuan-tuan okay, itu ayat 38. Adapun ayat 39 tuan-tuan, Allah menjelaskan, yalah tadi kan Allah bagi ancaman dan umat Islam, para sahabat mesti bersedia, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka. Oleh kerana mereka tadi dah kumpul dana, dah kalah Badar, standby untuk Uhud. Mereka kumpulkan dana yang besar, tuan-tuan, untuk menjatuhkan tentera Islam. Tuan-tuan, maka tentera Islam juga di sini ada bab jihad. Nampak tak? Apa tujuan berjihad, tuan-tuan? Agar nanti kita jangan ditindas. Tuan-tuan, Malaysia kita ni maknanya kita merdeka kan? Tak adalah orang boleh salahkan untuk kita buat tuan-tuan azan, untuk kita pagi tadi Abang Rizal tak baca tarhim. Pagi semalam, pagi Jumaat dia baca tarhim dekat surau TTDI nah. Tak ada orang boleh salahkan dia 10 minit orang nak baca tarhim. Tuan-tuan, kalau nak berceramah, tuan-tuan, kita bebas, merdeka. Itu maknanya ketuanan Islam. Bebas. Jangan nanti nak masuk Islam menyuruh-nyuruh. Kita baca sejarah di Kemboja. Nak bergaji Quran, tuan-tuan, nak bawa mushafnya, kena bawa masuk hutan, gali satu lubang, bawa satu lampu, torchlight ke apa ke, tuan-tuan, buka. Baru boleh baca dalam lubang tengah hutan. Kalau komunis nampak, siapa yang ada Quran, siapa yang ada kitab agama ke, mungkin dibunuh. Itu maknanya penindasan. Tuan-tuan, rumah kita Quran berpuluh-puluh, lampu torang-menorang, tapi tak nak baca-baca Quran. Ini kelemahan kita, tuan-tuan. Kan? Maka apa tujuan jihad? Silibus jihad ni tuan, saya ingat saya cek dalam kitab Imam Qurtubi dalam Jami' al-Ahkam al-Quran ni, silibus saya tahun 2 dulu. Tahun 2 silibus saya tahun 2 kuliah tahun 97. Dah baca dah tajuk jihad ni di Al-Azhar. Kita punya silibus lah. Tuan-tuan kan? Tujuan apa jihad ni tuan? Supaya agama tu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Itu tujuan dia. Bukan nak tunjuk handal tu, bukan nak tunjuk kita ni canggih ke, kita ni terror ke, tak tuan-tuan. Nak tunjuk bahawa ini Islam kami tak boleh dicabar. Agama kami ni segala-gala. Hidup kami ni untuk agama kami, untuk Allah, untuk Rasul. Itu maknanya tuan-tuan. Perangilah mereka, musuh-musuh kamu yang tadi dah diajak diplomasi, cara baik diajak, tapi mereka kekal menyerang kamu, menyusahkan kamu, menindas kamu. Lawan. Supaya tuan-tuan, kalimah tauhid itu berada di tempat yang sewajarnya. La ilaha illallah. Sebab tu termasuk juga menurut sebahagian ulama, tuan-tuan, kita juga mempertahankan kalimah Allah. Allah tu tak boleh orang lain guna. Eksklusif untuk umat Islam. Jadi kita bertahan itu, mempertahankan akidah tu atas nama kesedaran kita, Allah itu tuan-tuan merupakan kalimah milik
agama Islam. Kalau kau nak guna kalimah Allah, wahai Kristian, kau masuklah Islam. Kau tak payahlah confusekan keluarga kami, anak cucu kami dengan kau guna gereja Allah, gereja Tuhan Allah. Yang Food Panda tuan-tuan bulan lepas kan dibedal budak tu, budak katanya Sabah Sarawak kan tuan-tuan kan. Gunakan nama Allah, nama dia Allah, anak Allah sebagai tuan. Marahlah budak-budak muda tu orang Islam tuan-tuan. Masih ada lagi jiwa cintakan agama. Alhamdulillah kan. Maka tujuan kita bukan sesuatu perang orang Iban tu dah, tapi ini peperangan yang membabitkan tuan-tuan, mereka yang menimbulkan tuan-tuan kecelaruan, fitnah, penindasan kepada umat Islam tuan-tuan. Kita hanya la ilaha illallah tuan-tuan, maka agama yang batil itu selain Islam tu akan hilang sebenarnya. Yang kekal hanyalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pusatnya tuan-tuan mestilah di Ummil Qura, pusat Islam tuan-tuan, di mana tuan-tuan Allah sebut litunzira ummal qura wa man haulaha. Quran turun di Ummul Qura, Makkah Madinah lah maknanya. Induk pusat dakwah tuan-tuan Makkah. Tuan-tuan kan, Makkah Madinah ni tuan-tuan, sepatutnya agama tu nampak real, nampak terlaksana dengan sempurna. Syiar agama tu memang tak boleh diusik. Itu tuan-tuan sepatutnya. Sehingga dalam sebuah hadis tuan-tuan disebutkan oleh Imam Malik tuan-tuan, daripada Imam Zuhri, la yajtami'u dinani fi jaziratil Arab. Islam, dua agama tak boleh berhimpun di tuan-tuan di tanah Arab, khususnya di Makkah. Tapi tuan-tuan perhatikanlah di Makkah macam mana. Kan Makkah pun konsert dah macam kita juga. Macam kat Europe juga, tuan, dekat Eropah juga kan. Dah sama dah. Dah tak boleh beza dah tuan-tuan ya. Ini tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kemusnahan tuan-tuan ya. Maka mengikut Imam Ar-Razi pula tak mesti Makkah lah. Mungkin tuan-tuan yang menjadi serangan musuh ni, dia tengok negara-negara yang di Asia mungkin, tengok orang yang mana yang kuat berpegang kepada agama, tengok pemimpin-pemimpin mana yang betul berpegang dengan prinsip agama. Mungkin serangan mereka bukan mesti tertumpu di tanah Arab dan mereka akan tumpukan serangan mereka, musuh-musuh ni, tengok negara yang tuan-tuan tegar, yang kuat pegangannya dengan Quran dan panduan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maknanya dari sudut tuan-tuan, perangilah mereka, musuh yang memerangi kamu, kamu buat serangan balas, kamu kena bersedia untuk serangan-serangan, siri-siri serangan yang akan berlaku nanti. Tentera Islam kena bersedia, pemimpin Islam kena bersedia tuan-tuan. Maka apakah di situ fokus Islam itu hanya di Makkah, di satu pandangan, tapi mengikut Imam Fakhruddin Ar-Razi, semua bumi Allah Ta'ala merupakan tapak yang subur untuk bersinarnya cahaya Islam. Okay, tuan-tuan, maka semua tentera, semua umat, semua negara mesti ada tentera yang bersedia untuk berjihad. Okay, tuan-tuan, tujuan dia apa jihad ni? Ini tuan-tuan, ayat ni dia digunakan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Ayat ni digunakan oleh geng-geng yang poning tuan-tuan untuk menjadikan, menghalalkan, menumpahkan darah umat Islam. Dia kata waqatiluhum, perangilah mereka. Dia pergi dekat orang sambut maulid kat masjid tadi, pergi bom masjid tu. Tuan-tuan, yang Wahabi ekstrim tuan, dia dah tak ada pek nak bunuh Imam Nawawi. Imam Nawawi dah wafat, dah meninggal. Tuan-tuan, dia pergi bom makam Imam Nawawi. Sebab apa? Makam Imam Nawawi tu ramai orang pergi tawasul kat situ. Tawasul syirik, kata dia. Ini tuan-tuan salah faham ayat lah ni. Kan? Salah faham ayat. Tuan-tuan, perangi musuh bukan perangi orang Islam. Wahai Abu Bakar Baghdadi, geng-geng ISIS ni, Islamic State ni tuan, dia kempen jihad. Perang, dia katakan. Kau nak perang dengan siapa? Perang umat Islam buat apa? Kau anggap orang Islam ni kafir ke? Kita ni sama-sama Islam. Jangan menghalalkan darah orang Islam. Yang dihalalkan tuan-tuan, darah orang yang memusuhi Islam, yang menyerang Islam. Dia dengan orang kafir tu untuk dia takut, dia menikui. Tu kan? Tapi dengan orang Islam, dia tindas. Ini tuan-tuan perangai yang jelas bercanggah dengan akhlak. Tuan-tuan apa? Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Patut kita tegas orang kafir, kita baik sama kita terbalik ikut tuan-tuan. Orang kafir kita baik, ya tuan-tuan. Orang Islam kita tindas. Ini perangai-perangai tuan yang jelas bercanggah dengan prinsip Al-Quran. Tuan-tuan, tujuan jihad tadi apa? Tujuan dia nak pastikan kebebasan beragama. Tak ada sekatan orang perempuan nak pakai tudung, nak tutup aurat dengan sempurna, tak ada masalah. Ya kan? Ni nampak orang Islam syaratnya bogel. Semayang tak boleh. Mesti rumah masing-masing jangan ada air mineral. Mesti ada toddy, mambang, mabuk, minum brandy. Ini tuan-tuan perkeliling syarat-syarat yang penting tuan berlaku kalau kepala otak dia tu kepala kafir.
Maka sebab itu kalau kita kaitkan tuan nak kebebasan beragama, ulama kata kalau kita duduk di sebuah negara kafir harbi yang menindas kita, wajib kita hijrah. Kan mungkin sebahagian duduk kat UK, tuan, ada sebahagian duduk dalam suatu dekat mana Mesir, ramai kawan-kawan abang-abang sini saya dah 30 tahun duduk Mesir tak boleh balik. Ada satu tuan almarhum dah, orang Johor. Tuan-tuan tak nak balik-balik, tuan-tuan. Dah 50 tahun duduk Mesir, seronok duduk Mesir ni. Tuan-tuan tapi kalau kita duduk di sebuah negara, kita ditindas, perempuan pun tak boleh tutup aurat, nak mengaji Quran pun tak boleh, nak buat sistem halaqah pun tak boleh, nak buat ceramah pun dihalang, tuan-tuan, maka di situ kita wajib berhijrah. Sebab apa? Islam itu mesti dilihat tinggi, tuan-tuan, mulia dalam sudut akidah kita. Cuma kita bukan paksa dia orang masuk Islam. Kan? Kalau kata kita, pemimpin kita ada yang tidak Muslim, negara kita masyarakat majmuk, tuan-tuan, bukan kita je, mana-mana tempat pun begitulah. Maka prinsipnya la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam memaksa orang masuk Islam. Itu hidayah. Tuan-tuan itu hidayah yang Allah pilih. Tuan-tuan, tetapi dah berada dalam agama Islam, kita kena patuh dengan adab-adab, dengan hukum hakam yang terangkum dalam agama kita yang mulia, tuan-tuan. Okey, baik. Tapi kalau orang kafir, tuan-tuan, tak berhenti untuk menyerang Nabi. Memang betul pun tadi Badar, tak puas hati dengan Badar, tuan-tuan, standby Uhud pula kan. Maka orang Islam perlu bersedia. Dan kalau mereka ayat yang terakhir yang 40, tuan, mereka macam-macam tipu muslihat, tipu daya yang mereka lakukan, makar, al-makru, al-makir, tuan-tuan, tipu daya, sailang, tuan-tuan, pengkhianatan yang mereka susun, tuan-tuan. Tapi ingat, tuan, kita ada Allah. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah tak akan sia-siakan strategi peperangan yang disusun oleh ketua tentera Islam. Allah tak akan sia-siakan infak yang dana yang disediakan untuk Kementerian Pertahanan. Tapi tuan-tuan, biasanya Kementerian Pertahanan ni, tuan, dia mesti belanja dia besar. Kan? Nak beli kapal solam, nak beli jet pejuang, tuan-tuan, ini semua negara-negara tu. Kita Malaysia tak adalah macam tu kan. Kita sederhana lah. Tuan-tuan, negara-negara yang blok-blok yang besar ni, tuan, nak tunjuk kuasa dia, dia akan belanja besar untuk habiskan dana mereka kepada aset ketenteraan. Betul kan? Tuan-tuan tapi yang pentingnya di sini ialah kita mesti bergantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah, tuan, maksud di sini kata Syekh Wahbah, bukan kita duduk peluk tubuh, makan pisang, tunggu dian gugur, relax makan kundang. Tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada dua syarat. Surat apa tu tuan-tuan boleh perhatikan 297. Tuan-tuan tuan-tuan tengok, syarat nak monang, tuan-tuan, ada dua. Satu dari sudut maddi, kebendaan. Yang kedua maknawi, kerohanian. Ini dua-dua penting, tuan-tuan. Maknanya mestilah ada tentera yang terlatih. Kan dulu ada apa? PLKN ke? Tuan-tuan ada. Kalau mesti diwajibkan semua orang lepas SPM ke? Mesti mana ada SPM, tuan-tuan lepas umur 20 mesti masuk setahun latihan ketenteraan. Supaya semua tentera dia nanti kalau Israel serang, semua boleh pegang senjata. Kan tu. Kita nak sembelih kambing pun tak lepas, tuan-tuan. Apa macam? Tuan-tuan, itu satu sudut persenjataan, kepakaran, persediaan tentera, ni satu sudut. Yang kedua, tuan-tuan, sudut apa? Pergantungan kita kepada Allah. Kan? Jangan asyik nak nyanyi je kan? Nyanyi tukar kepada qasidah. Tuan-tuan, jangan nak nyanyi je sampai tak semayang. Konsert sana, hiburan sini, tuan-tuan. Itu tak kono dengan konsep untuk kita meraih kemenangan, tuan-tuan kan? Maka kita kena prepare, tuan. Nanti ayat 60 kita akan jumpa persediaan berperang. Ini kan dijelaskan nanti, tuan-tuan. Cuma Syekhuna Prof Wahbah sebut sini, janganlah tawakal tak ada usaha. Itu salah faham. Kan, tuan-tuan? Ya Allah, mintalah kami monang. Doa je. Persediaan tak ada, senjata tak ada, tentera tak terlatih, tak boleh. Mesti ada prasyarat tawakal, tuan, setelah kita berusaha. Berdoa, betul, berdoa itu kekuatan rohani kita, tuan, Tapi tuan-tuan, itu maknawi. Betul. Tapi perlu juga kepada persediaan dari sudut ketenteraan, tuan-tuan, yang terlatih. Maka sebab tu Syekh Wahbah kata apa? Jangan haraplah kita boleh menang dekat Palestin. Tak payahlah. Kan Palestin kita yang jadi frustnya, tuan-tuan, satu, duit tabung mungkin tak sampai. Ada satu dua isu yang dia bangkitkan baru ni, tuan-tuan. Kemudian yang kedua ialah isu, tuan-tuan, iaitu tentang kita akan terus dijajah. Kita akan terus dikalahkan, tuan-tuan. Musuh akan terus menewaskan kita, tuan. Sebab apa tadi? Tak memenuhi dua prasyarat tadi. Bergantungnya pada
senjata, bergantungnya pada kehebatan semata-mata, tak bergantung pada Allah. Itu satu kesilapan yang paling besar. Yang kedua, tuan, rajin. Ada syekh-syekh dia beramal. Orang-orang tarikat ni banyak yang apa? Tuan-tuan, yang beramal. Orang tarikat ramai yang baca, yang terlibat, tuan-tuan. Tetapi, tuan-tuan, apa yang berlaku? Tuan-tuan, tak ada yang berkojo. Tidak ada yang, tuan-tuan, yang berjuang pun tak boleh. Jadi kita gabungkan dua syarat, tuan-tuan. Ya, persediaan perlu, tuan-tuan, ketenteraan dan perlu bergantung, berharap kepada Allah Ta'ala. Barulah di situ Palestin boleh dibebaskan. Barulah, tuan-tuan, Islam dapat, tuan-tuan, mendapat tempat yang paling mulia. Okay. Baik. Kalau beberapa pengajaran, tuan-tuan, pada perbincangan pagi ni, kita ada lagi 7 minit. Ya. Baik. Antaranya, tuan-tuan, ayat 38 tadi menunjukkan kepada kita bahawa anugerah Allah. Allah buka pintu rahmat. Allah buka pintu taubat. Tuan-tuan, kalau mereka ni berhenti menyerang Nabi SAW, menindas umat Islam, mereka akan selamat. Jom masuk Islam. Tuan, dosa-dosa dulu macam Rasulullah. So, saya bola patung, saya sombah patung, saya buat patung, saya berhala, saya bersiul, itu semua burn. Bersih. Tuan-tuan, maka, tuan-tuan, kamu tak payah qada pun. Saya dulu tak semayang, tak payah qada, tak ada qada-qada dia. Qada untuk orang yang murtad, orang Islam yang macam kita ni kena qada. Orang kafir, tuan, masuk Islam, kafir asli dipanggil, tuan, masuk Islam semua burn, tak ada qada. Saya dah dulu saya banyak duit, kena zakat ke? Tak, itu dulu tak ada. Kita cerita sekarang. Tuan-tuan, membuka satu lembaran baru yang bersinar, tuan-tuan, kerana mereka telah dibersihkan daripada sebarang dosa dan noda dengan 2 kalimah syahadah yang diucapkan. Tuan-tuan, dan juga kita faham tadi bahawa al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam menghapuskan perkara-perkara yang dahulu. Orang yang kafir masuk Islam bersih. Sama macam kita, tuan, orang Islam yang bertaubat, insya-Allah itu pun juga bersih, tuan-tuan. Ini dia konsep yang diterangkan. Sehingga Imam Malik, tuan-tuan, dikatakan seorang yang menceraikan isterinya masa tu kafir, kemudian dapat hidayah masuk Islam, maka perceraian tu tak berlaku. Ini mazhab Maliki. Tuan-tuan, orang bersumpah tak payah bayar dia punya kafarah. Tuan-tuan, orang yang walaupun katalah berzina masa kafir dia lah, curi ataupun mengkidnap orang perempuan, kemudian masuk Islam, tak kena had. Ini mazhab Maliki, tuan, dia buka ruang seluar-luarnya supaya orang semua masuk Islam berdasarkan umum hadis tadi, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam, maka yang dulu-dulu tak payah pakai, tak payah baca. Hukum hudud tak berlaku pada engkau sebab masa kau buat tu, kau bunuh tu, kau berzina tu, masa tu kau kafir. Tak pakai. Tuan-tuan, baik. Cuma disebutkan juga, tuan, ulama tidak berselisih pandangan, tuan-tuan, kalau perkara itu mereka lakukan, tuan-tuan, di negara kafir. Apa yang dilakukan oleh seorang kafir harbi ketika dia masih kafir di negara yang memang bukan negara Islam lah. Okey, baik. Adapun kata Imam Malik, tuan-tuan, kalau mereka masuk kepada negara kita, negara Islam lah, Malaysia ke Indonesia ke negara Islam, tuan-tuan, negara-negara Arab, tuan-tuan, kalau mereka masuk ke negara kita, tuan-tuan, dan mereka dah ada agreement, ada perjanjian dengan kita, mereka melakukan, dia masih kafir, tuan-tuan, tapi masuk ke negara kita, dan dia dah ada perjanjian, masuk perjanjian tu, kau kena ikut arahan kerajaan. Kau jangan lawan kerajaan. Kau jangan pula buat kuil dekat sini. Mana reserve yang kerajaan bagi, situ je boleh. Itu macam itulah lebih kurang syaratnya, tuan kan. Tapi dia doge. Tuan-tuan, dia qazafnya orang Islam, dia tuduh kita buat perkara yang bukan-bukan. Maka kalau begitu, dia dikenakan had. Tuan-tuan, kalau dia mencuri, dia kena potong tangan. Tuan-tuan, ini dibahaskan begitu, tuan-tuan. Kalau dia menuduh tadi, dikenakan had 80. Sebab isunya, mereka telah ada perjanjian dengan kita. Mu'ahad. Tuan-tuan, okey, baik. Isu orang murtad pula macam mana? Na'udzubillah, tuan-tuan. Orang murtad, 298, muka surat 298. Orang murtad, tuan-tuan, okey, dia murtad, na'udzubillah. Berapa tahun murtad tu? Sebelum disaiku, sebelum diajak, sebelum dipimpin, sebelum dibawa balik kepada Islam, tuan-tuan, murtad ini, tuan-tuan, maka dia dah tak semayang lah. Masa tempoh murtad tu mana nak semayang? Murtad lah katakan, tuan-tuan, buat macam-macam jenayah, merosakkan harta orang Islam. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, tuan-tuan, dia kata apa? Kalau yang membabitkan hak Allah, itu burn.
Tapi kalau membabitkan hak Bani Adam, manusia, dia kena ganti. Faham tuan-tuan Hak Allah tadi semayang, zakat, puasa, itu tak payah qada. Tapi yang membabitkan, kau ambil kereta orang tu kau buat lagi, kau ambil satu kebun durian tu berguni-guni, berlori-lori kau ambil, itu kau kena ganti balik. Tuan-tuan sebab Allah tak perlukan kepada haknya, tetapi makhluk manusia perlu tuntut hak kita balik. Walaupun dia masa tu dia dalam tempoh murtad. Setelah dia masuk Islam, dia kena ganti barang-barang yang dicuri itu. Faham tuan-tuan? Ini mengikut mazhab tuan-tuan Maliki dengan Hanafi. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tuan-tuan Dan apa rasional je Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik kata, kalau kita wajibkan dia orang qada, dia orang akan rasa stres untuk masuk Islam. Tak payahlah masuk Islam dia. Mampu kau 10 tahun kita murtad ni kan, kita nak qada balik 10 tahun ni sembahyang, gila kau. Ini alasan mazhab Hanafi dengan Maliki tuan. Tapi imam kita, Imam Syafi'i kata apa, dalam salah satu pandangan fatwa beliau, dia kata apa, wajib ganti hak anak Adam dan wajib qada benda yang melibatkan hak Allah. Tuan-tuan, maksudnya Imam Syafi'i dia agak straight kerana apa? Tujuan dia jangan kau senang-senang nak murtad. Kau fikir betul-betul sebab murtad ni satu benda yang sangat besar. Maka kalau si murtad tadi masuk kembali kepada Islam, mengikut satu pandangan mazhab Syafi'i, dia kena qada, dia kena bayar zakat, dia kena selesaikan puasa berapa tahun Ramadan tu dia tinggal tu, dia kena qada. Ini tuan mengikut satu pandangan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i tuan-tuan. Okey, baik. Qala, tuan-tuan, kalau orang kafir kembali memerangi umat Islam, kan dia dah plan untuk ke perang Uhud pula, orang Islam mesti membalas, mesti bersedia tuan-tuan dengan kejahatan ataupun serangan musuh tersebut. Okey, baik. Mengikut Imam Ar-Razi, taubat zindiq ialah Allah terima, ialah. Sebab ayat ini, kafaru, orang kafir, semualah zindiq ni kafir. Semacam mana kafir anti hadis, contohnya kan. Tuan-tuan, yang ni bukan anti vaksin, anti hadis. Tuan-tuan, anti macam-macam agama, menyampah dengan Nabi, tapi dia dah masuk Islam, taubat mereka Allah terima. Termasuk zindik tuan-tuan itu jelas. Dan tuan-tuan, kita hanya mengambil kaedah yang zahir, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Allah yang menghukum benda yang dalaman kita tak tahu. Kalau dia datang kat kita, encik pergi pejabat agama, pusat dakwah, saya nak masuk Islam, maka kita perlu layan dia, terima keislaman dia, walaupun hati dia tu lain, itu kita tak boleh baca, kita tak tahu kojok hati tuan-tuan Tayyib. Dan berdasarkan ayat ini tuan-tuan, sikit lagi mazhab Hanafi mengatakan bahawa orang kufar tuan-tuan, ketika mereka sedang dalam keadaan mabuk berhala, dalam keadaan kekufuran mereka, mereka tidak dituntut untuk melaksanakan perintah-perintah cabang syariat. Tuan-tuan macam mana nak suruh cabang syariat? Cabang syariat tadi apa? Solat, puasa, zakat, haji, korban dan seumpamanya tuan-tuan. Macam mana kita nak suruh dia puasa? Dia akidah pun tak betul, dia masih kafir. Jadi yang penting, yang mulanya ialah kita mengajak mereka kepada beriman dulu. Lepas beriman, baru kita cerita pasal semayang, pasal haji kan. Ni cerita mula-mula, kau sunat. Kau masuk Islam, kau sunat. Kau masuk Islam pakai baju Melayu, pakai baju kurung. Itu yang silap kita tuan-tuan. Kita nak cerita masuk Islam dulu. Nanti baru kita sembang tentang benda-benda yang berkaitan dengan syariat tuan-tuan. Dan ayat waqatiluhum, perangilah mereka agar tuan-tuan tidak berlaku penindasan ataupun ketidakselesaan untuk kita beramal dengan agama kita tuan-tuan. Ayat ini sebagai wajib memerangi musuh. Tuan-tuan supaya kita merdeka, kita bebas melaksanakan agama kita tuan-tuan secara aman damai. Alhamdulillah kan. Dan agama itu lillah. Agama tuan-tuan untuk Allah. Seperti yang disebutkan tadi tuan-tuan, pastilah pusat Islam di Mekah itu tidak ada agama lain. Mesti Islam tuan-tuan maka tanah haram tu tak boleh dimasuki oleh non-Muslim tuan-tuan Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, untuk tetapi Imam Ar-Razi juga memberikan pandangan beliau. Dia kata bukan maksudnya di Mekah je, di mana-mana tuan-tuan Islam itu mesti diangkat, agama Islam itu mesti diperjuangkan, dakwah Islam mesti berlangsung tuan-tuan, supaya kita dapat menyebarkan segala kebaikan. Dan jangan jadi macam orang kafir tadi yang berinfak untuk meruntuhkan agama Islam, tetapi tuan kita berinfak, menyalurkan sedikit harta kita tuan-tuan, kesenangan kita untuk menguatkan agama kita tuan-tuan. Dan Alhamdulillah, saya kira kita dah selesai juzuk 9, 40 ayat yang pertama selesai. InsyaAllah hari Ahad, esok Ahad kan, hari Isnin, hari Ashura, hari Arafah, Isnin kita jumpa tuan-tuan untuk kita lanjutkan pada sesi yang ke-11. Esok saya dengan Park Avenue dengan tim Haji Fuad akan ada kuliah subuh
bulanan tuan-tuan. Jadi esok kita bagi laluan kepada Pak Venue. Tuan-tuan rehat sekejap esok untuk beramal, untuk buat benda-benda lain yang baik. Silakan. Tuan-tuan, kita akan sambung hari Isnin pada hari Arafah. Isnin insya-Allah kita azam untuk puasa. Tuan-tuan insya-Allah hari Isnin kita azam puasa hari Isnin dan puasa hari Arafah insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.